Kongsi Tetap, Kepala Presiden, Saudara Fizi, Naib Presiden, pimpinan, Azizah, Syed Hussein dan rakan-rakan yang hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita menamat kongres ini dengan semangat nafas baru. Ya, tentunya seperti yang disebut mengecewakan banyak pihak. Pihak lawan membuat andaian menjangka yang berbeza. Tapi ini dia, denyut nadi keadilan. Sebagai orang lama dalam parti, apakah yang paling mengesankan? Bila kita lihat bangkit generasi penerus yang menjiwai semangat yang kental, yang boleh dipercayai dan diyakini meneruskan arus perjuangan keadilan yang murni. Saudara tanya saya, apakah yang paling membahagiakan saya sekarang dan khususnya hari ini? Kerana melihat semangat, idealisme perjuangan, menegakkan keadilan, membanteras kerusakan dan kebejatan, dan membela nasib rakyat itu terpancar dari suara dan muka pimpinan. Mana kita rasa bahagia, alhamdulillah, dan lebih lega, dan lebih meyakinkan. Tentunya, seperti mana kita tahu, pimpinan silih berganti dan zaman atau zeitgeist itu menuntut beberapa anjakan baru. Pimpinan baru itu sementara mengekal semangat dan idealisme reformasi, dia kendaki melakukan dan mendorong supaya ada anjakan. Dan saya selaku presiden tidak rasa curiga atau bermasalah, kerana kalau saya faham makna perjuangan, kalau saya faham erti pembelaan nasib rakyat, maka sudah menjadi kewajipan kita untuk mendukung semangat perubahan berterusan menegakkan keadilan ini. Ini kita saksikan hari ini dari 4 naib presiden, dari pemuda dan wanita dan saudara Rafizi. Yang memang kontroversial betul. Oh, kadang-kadang pening saya. Jadi saya bisik dari tadi awal. Aku ni Rafizi, lama dah dengan kamu ni. Janganlah tambah pening aku. Rupa-rupanya dia datang bagi ucapan, dia bagi Panadol, hilang pening saya. Dia seperti mana saudara Fizi kita dikenal lama, saya kenal lama. Dari segi kemahiran, kepintaran, kerja, itu memang luar biasa. Saya pernah dalam satu sesi, tak kala bicara soal PTPTN dan beberapa lain. Keputusan mesyuarat, pukul 9 sekitar revisi, pengarah strategi, prepare sekejap. Bagi saya pergi prepare 1-2 hari okey lah. Dia terus kerja. Jam 8 pagi sudah ada seluruh usul itu di atas meja saya. Dan saya percaya tokoh muda yang lain mempunyai kapasiti untuk membawa perubahan dan semangat itu. Sebab itu kadang-kadang bila ada singgungan sedikit-sedikit saya rasa sabar je lah. Sebab orang yang kuat kerja dan cerdik ini, dia kadang-kadang bagi pandangan atau kadang-kadang singgungan yang memeningkan sikit. Tetapi seperti mana yang saya sebut Rafizi, saya nak jamin, saya tak berkecil hati. Kerana saya tahu cucinya baik. Masalahnya ni, kadang-kadang penyokong bebal tu ramai. Lasing gua tahu dia. Sebab mereka tidak faham. Dia tak mengerti bahawa kita dalam perjuangan ini
semangat ukhuwah persaudaraan itu tebal. Ya, betul-betul kadang-kadang ada perbedaan pendapat yang agak sengit. Tetapi ini bukan orang khianat. Ada beda, orang keras berpendapat dan berpendirian yang agak dalam beberapa isu agak menyanggah pendapat kita, tetapi bukan khianat. Bukan kaki fitnah. Bukan perompak dan perasuah. Yang kita diajak perang ini orang rasuah dan khianat. Tumpu ke arah itu. Ya. Dan ini menyebabkan saya merasa lega. Saya percaya Azizah yang tahu pandangan saya dalam hal ini, merasa lega dan bersyukur kata Allah SWT. Kita ada barisan pimpinan, sebahagiannya betul muda, sebahagiannya baru. Tetapi orang-orang yang harus mengekalkan semangat persaudaraan ini, saudara. Itu cabaran kepada anak-anak muda ini. Dia tidak mudah. Pertarungan tentunya berbeda. Ya, sudah tidak mudah dipukul seperti mana ramai teman-teman macam Tian Chua dan lain-lain. Dia belasah dengan oleh FRU. Mungkin tidak perlu masuk keluar penjara. Tetapi cabaran itu tetap akan ada. Tidak ada perjuangan tanpa risiko dan cabarannya. Dan ini satu peringatan kepada saudara, kerja sebagai satu pasukan. Saya selaku presiden beri jaminan, saya akan tetap pertahankan barisan pimpinan yang sanggup bekerja dalam satu jamaah dan satu pasukan. Ya. Walaupun kadang saya faham Saudara Saifuddin kadang dia mengeluh sebab di tuduhan itu serangan terhadap pribadi beliau itu agak terlalu keras. Sebab itu saya nak nasihat kepada saudara juga. Cari maklumat yang betul. Dan jangan buat tuduhan dan fitnah sesama kita. Tidak mungkin kita boleh bertapak. Betul. Sebagai orang lama dan Sam selalu sindir saya, dia kata maaf tahap dewa. Tapi itu bukan di kalangan sahabat-sahabat. Ya. Kalau dalam soal kemaafan, rasuah besar saya tidak maafkan. Seperti yang saya sentuh semalam dalam ucapan. Walaupun risikonya itu hilang jabatan Perdana Menteri, saya tidak sanggup bekerjasama. Ya. Ada yang menasihatkan saya juga dalam hal itu. Dia kata, Anwar, setuju je lah. Kemudian bila you langkat besok, you buatlah penyesuaian sedikit. Sekurang-kurangnya you dapat jabatan yang ditunggu sekian lama. Sebab orang tanya, Anwar, calon Perdana Menteri, dah 20 tahun lebih dah. Jadi, jangan itu pula mengganggu dan menggugat keyakinan dan kepercayaan kita. Jadi tidak harus menjadi begitu. Tapi soalnya sekarang yang saya jawab, saya konsisten dengan apa yang diluahkan oleh Rafizi dan sebelum itu Amin dan Nik Nazmi dan pemuda wanita. Apa dia? Bahawa parti ini parti yang harus memusatkan dan ada kepedulian terhadap rakyat. Kau sudah ingat kongres pertama kita setelah 2008 kita menang. Ya, Tan Sri Khalid jadi Menteri Besar Selangor. Saya memang menyinggung Kerajaan Negeri Selangor, walaupun saya akui banyak dilakukan. Tapi saya kata kekuatan kita bukan kerana jabatan Menteri Besar atau Exco atau dana yang besar. Kekuatan kita ialah dasar yang menunjukkan kepedulian akan nasib rakyat. Yang saya bagi contoh Pak Kudus ini, apa dia? Menunjukkan kita kurang peduli. Kita sudah dapat nikmat yang Muhammad, Exco dan sebagainya. Tetapi orang ini yang bertungkus lumus kerja menjana kekuatan untuk parti, langsung tidak mendapat perhatian. Jadi sebab itu, selain daripada anggota parti, soal rakyat ini harus kita peduli. Dasar-dasar yang kita kemukakan, baik dulunya dan sekarang, baik minyak kelapa sawit atau harga barang, ini apa? Bukan soal konsep. Bukan soal
dasar ekonomi, tetapi soal kehidupan rakyat. Kita bicara soal kos sara hidup, soal nak harapkan pemimpin UMNO. Kita bincang soal muflis 10,000, Najib nak bantu Sapura. Kita bicara soal projek rakyat, dia sebut HSR dan sekarang DNB oleh menteri-menteri. Tak ada langsung kefahaman tentang apa yang menjadi utama bagi masalah rakyat. Jadi ini harus menjadi tumpuan perhatian kita. Sawah padi 150,000 orang. Itu memang tapak kemiskinan ketara masyarakat kita. Estate India dah merdeka 60 tahun, ada yang kedudukannya sangat naif. Walaupun saya faham di Selangor ada langkah-langkah membantu. Orang asli termasuk dari Ulu Kelantan datang, bergelinang air mata mengeluh masalah api, air, sekolah dan tanah adat mereka. Sudah, ini masalah yang kita harus ketengahkan. Betul, dalam politik kuasa itu penting. Kerana apa? Untuk menterjemahkan dasar itu. Jadi bila Saudara Rafizi kata tidak semestinya pegang jawatan, itu bukan, kalau saya jadi Perdana Menteri, itu keputusan saya. Dan kalau saya arah hal-hal yang sedemikian, dia mesti patuh. Kerana dalam jamaah kita harus pilih. Sekarang kita dapat dukungan rakyat, insya-Allah. Bila dapat dukungan rakyat, kita mesti pilih barisan pimpinan yang mampu, faham dan mampu melaksanakan aspirasi rakyat. Dan ada tokoh-tokoh yang perlu kita tonjolkan. Itu tak apalah ya. Macam juga soal pilihan raya. Saya dah beritahu dia awal bahawa dia, tugas pertama dia ialah membantu supaya menggerakkan jentera pilihan raya yang sekarang dikendali oleh Saudari Fauziah, supaya menjadi fokus menggerakkan semua cabang dan ranting mempersiapkan jentera itu. Jadi dia Rafizi lah, Rafizi. Ibu pun kenal, saya pun kenal. Dia suruh sudah berdiri, seolah dia rasa desakan kepada saya. Saya terima kasih. Maknanya, kalaupun keputusan besok dibuat, kita mengambil kira perasaan dan kehendak ahli-ahli parti. Jadi saudara, saya tidak berhasrat bicara panjang. Seperti mana saya sebut dalam mukadimah tadi apa dia. Karena hal yang bagi saya melegakan. Orang yang lama, yang disebut akan mencecah 75, boleh dilihat apa yang paling menyenangkan kita sebagai bapa dan ibu. Boleh lihat barisan anak-anaknya itu menjadi generasi penerus, malah bukan saja meneruskan, tetapi boleh meningkatkan mutu perjuangan itu. Dan bagi saya ini hadiah paling besar sejak zaman 98 dan derita. Mazli tak suka ini parti derita kerana kita bertanggungjawab untuk membantu orang yang derita. Betul. Tetapi memang betul parti kita ni parti derita. Yang harus mampu membantu orang yang derita. Bukan korporat dan Tan Sri dan Tun seperti mana yang jadi tumpuan sekarang. Bolehkah kita bayangkan dalam satu negara seperti Malaysia, kita dah hasilkan begitu ramai pemimpin, semuanya setelah memimpin menggondol, membol kekayaan begitu banyak, dan kemudian berpakat untuk mempertahankan kuasa dan harta mereka dan berusaha menyekat apa saja kemungkinan perubahan akan berlaku. Sebab itu kita sejak 98-2000 itu melalui satu proses yang paling sukar. Kerana dia anggap keadilan ini parti yang sebenarnya membantah dan menolak sistem yang bobrok yang ada. Dan sukar dibeli dan diugut.
Sebab itu kadang-kadang kita rasa kesal bila ada pengkhianatan. Tapi ada seorang syekh nasihat saya, jangan kamu sesal apa yang kamu lihat. Ini pengkhianatan itu sebenarnya proses pembersihan yang paling baik untuk kamu. Bayangkan kalau mereka kekal, kemudian kita berkuasa. Mereka kekal dan kita berkuasa, mereka akan menjadi perusak yang akan juga mengheret seluruh parti dan perjuangan kita. Jadi jangan kita sesal. Memang ada proses pembersihan, tetapi tentunya dia memberi kesan. Ya, Akmal berlakukan, tapi ada kesannya di kalangan anggota muda. Fuzia, saya ucap tahniah kerana dapat memulihkan cepat wanita. Jadi jangan kita pandang remeh. Beliau menyebut ada ketua cabang yang tak memberi tempat dan ruang kepada wanita. Saya nak bagi amaran ketua cabang itu. Sebelum saya tanda tangan watikah, saya nak cek wanita punya pandangan. Ya, kalau tidak, seperti mana yang disebut oleh Timbalan dan rakan-rakan, kita masih ada parti yang berpasukan. Bukan saja pasukan dalam persaingan, pasukan dalam ini kumpulan wanita, ini kumpulan muda. Bagaimana kita berbicara soal regenerasi? Sekarang 70-an, ada yang 50-an, ada yang 40-an. Bagaimana apa ruang bagi orang-orang yang 30-an dan 40-an ini dalam parti? Dia tak boleh bangkit. Kalau orang lama itu semua mau kekal selama-lamanya. Beberapa ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, ramai di antara mereka sahabat-sahabat. Tetapi keputusan terpaksa saya ambil. Saya lihat tahun 2018 dan sebelumnya 2013, sebelum pilihan raya, bila saya terpaksa mengambil keputusan yang sangat menyedihkan. Bila terpaksa menggugur nama beberapa sahabat karib saya selama puluhan tahun. Tapi keputusan terpaksa diambil. Kalau tidak, tidak ada ruang bagi orang lain bangkit. Dan tidak ada ruang terutama bagi kalangan muda dan wanita untuk bertapak dalam parti kita. Pilihan raya ini juga harus menampilkan tokoh-tokoh yang cukup wibawa. Betul yang disebut. Saya tengok pengalaman di Melaka dan di Johor. Seperti biasalah. Bila gagal, Anwar lah. Tetapi kalau orang Melaka dan Johor tahu, 90% dari calon itu ditentukan oleh cabang di MPN. Tapi yang salahnya presiden. Saya tanggung sebab saya presiden. Akhirnya saya yang sign. Buat apa kamu sign? Sebab itu sekarang ini kita tak boleh pakai begitu kita. Orang ini bukan saja soal layak, tapi dia mesti ada track record kerja dengan jentera sendiri di cabang. Ada yang sudah ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, penyelaras. Tanya jentera di cabang tak cari 30 orang pun tak boleh. Ada kawasan pengundinya 40,000 Melayu, 30,000 Cina, 10,000 India. Tanya jentera sama ada semuanya Melayu atau semuanya Cina atau semuanya India. Ini semua akan mengundang malapetaka kepada kita. Parti ini parti pelbagai kaum. Induknya memang betul Melayu. Tetapi penyertaannya itu harus cukup mewakili semua kaum. Saya bangga kurangnya kawan-kawan kita dalam pemilihan meletakkan beberapa tokoh muda, wanita dan Cina. Dan Timbalan sebut tadi tentang penyertaan wakil India, Sabah dan Sarawak. Itu insya-Allah saya akan gunakan kuasa saya untuk membetulkan. Tetapi itu juga harus difikir dan diteliti oleh rakan-rakan yang menjadi perwakilan. Belum cukup matang bila kita gunakan kuasa kita memilih dan tidak senantiasa memikir bahawa parti ini harus diwakili oleh semua kaum dan wilayah. Jadi saya harap ini juga satu pengajaran. So, saudara, seperti mana rakan-rakan juga, kita tak tahu mana
bila pilihan raya, tetapi tentu je dekat. Seperti mana saya sebut semalam juga, gendang hampir di Palu, jadi pahlawan-pahlawan harus bangkit. Ya. Dan mereka harus siap daripada sekarang dan memastikan jentera itu ada. Betul, saya kempen kuat di dua negeri. Tetapi bila lihat jentera itu melelahkan, saudara. Saya terima kasih rakan-rakan kerja. Tapi ada kelemahan dalam sistem itu. Bagaimana mungkin satu cabang tak boleh tonjolkan 5-60 orang jentera penggerak parti. Kalau kumpul jawatankuasa cabang wanita, AMK dan mungkin Seri Kandi, ada lebih 100 orang. Tetapi jentera 100 itu pun tidak ada. Dan kita nak hadapi pilihan raya. Jadi percayalah, dalam penilaian kita kali ini, cabang atau bakal calon yang tidak ada persiapan jentera yang boleh kita semak pasti, jangan harap akan diangkat jadi calon. Ya. Karena kita ini sampai ke tahap selesa, betul. Tadi disebut oleh Saudara Saifuddin pun, bila kita berkuasa, itu ujian juga lebih besar. Kita agak selesa, dah buat. Hantar bantuan kepada semua surau, semua masjid. Itu kerja kita, kebajikan rakyat. Tapi bantuan itu bukan membantu kita dalam mempersiapkan jentera. Ada dua hal yang berbeda. Kerja, amalan, kebajikan sebagai ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negeri harus diteruskan. Tetapi jentera, strategi menyusun dan menggerakkan jentera harus ada. Jadi saya harap hal-hal ini tentu akan diberikan perhatian. Tapi biar saya akhiri, pertamanya terima kasih kepada mantan Setiausaha Agung dan seluruh jentera, staf yang bantu menguruskan kongres ini dengan baik. Dan kedua, kepada para perwakilan dan pemerhati yang menunjukkan minat. Tapi saya tengok semalam memang menunjukkan juga keresahan. Bila nak selesai ini ya. Jadi saudara harus ambil sikap seperti saya. Pertama, sabar. Keduanya, optimis mengharapkan sesuatu yang baik. Dan ketiga, jangan putus doa. Kerana bila kita buat keputusan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kita alhamdulillah hari ini menyaksikan suatu semangat dan kekuatan yang dah lama kita tak saksikan. Hari ini, hari akhir kongres, kita saksikan suatu semangat baru di kalangan ahli-ahli keadilan. Bukan sahaja sebagai ahli yang komited kepada perjuangan, tetapi akan bekerja. Kerana kalau saudara kurang kerja, puak yang rasuah dan menindas rakyat itu akan terus berkuasa. Jadi tekad saudara, selamatkan negara kita, selamatkan rakyat kita, dan bangun sebagai satu kekuatan menumbangkan puak perasuah yang begitu kuat ini. Saudara, kita ada jawapannya. Ada yang berpengalaman, ada tokoh baru, sekarang kita harus bangkit. Kalau tanya saya, dah lama simpang siur politik, sepak terajang, lebam dan sakit. Tetapi percayalah, hari ini dan kali ini berdiri di sini dengan kekuatan keadilan dan rakan-rakan dalam PH, saya cukup yakin kita boleh dan mampu menumbangkan kerajaan yang ada. Mudah-mudahan insya-Allah dengan pertolongan Allah SWT, pilihan raya ini akan memberikan sejarah yang betul-betul tulen. 2018 betul kita capai dan menjadi sejarah baru menolak. Tetapi malangnya kita tidak boleh bawa agenda reformasi. Sangat terbatas. Sudah tahu 2 minggu sekali, tiap minggu saya jumpa. Menggesa Perdana Menteri ketika itu. Semua dia setuju, semua dia jawab ya.
Apa tak jalan? Sekarang kalau kita berjaya kali ini, janji kita kepada rakyat, insya-Allah kita akan tunaikan sepenuhnya. Ramai yang sindir. Oh, pasal apa? Menang hari ini, turun minyak esok. Mengapa tak jadi? Mengapa tak jadi? Kita tak perintah. Saya tidak jadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? Kalau sekarang, dengan harga minyak sekarang, tidak ada sebab minyak tidak boleh turun. Dengan harga minyak kelapa sawit sekarang, tidak ada sebab minyak kelapa sawit tidak boleh. Terutama minyak mentah, minyak makan, tidak boleh diturunkan. Ia tidak boleh diturunkan kerana pihak penguasa yang di atas itu memikirkan cara menyelamatkan korporat di atas. Dan kita memikirkan cara menyelamatkan rakyat di bawah. Itu bedanya. Kalau saudara mau menyelamatkan kita, menentukan mutu pendidikan kita lebih baik. Kemudian kesihatan bagi keluarga kita yang sakit lebih baik. Pendapatan dan upah lebih baik. Mesti sedia menolak kerajaan yang setelah 60 tahun tidak mampu membawa perubahan itu. So, saudara, ini tugas besar. Tugas besar menuntut pengorbanan. Tugas besar menuntut kewarasan dan kebijaksanaan. Bermula dari barisan pimpinan yang harus berpadu dan sederap dalam satu suara, saudara di peringkat bawah pun harus bersama dalam derap satu suara. Tidak ada lagi pasukan selain dari pasukan keadilan yang kita nak pertahankan. Siapa yang pilih untuk kekal dalam keadilan adalah keluarga kita dalam keadilan. Dan kita akan pastikan tidak ada yang terpinggir dan tersisih asalkan saudara tunjuk komitmen kepada perjuangan mempertahankan parti. Jadi pulang dengan yakin, pulang dengan obor baru, pulang dengan komitmen untuk menjelajah ke seluruh pelosok negara. Memberikan message yang jelas kepada rakyat. Jangan hampakan tuntutan harapan rakyat. Kalau niat itu betul, insya-Allah saya yakin kita boleh mencapai. Dan ini saya nak sebut bukan dengan emosi. Saya yakin, saudara, kerajaan sekarang paling bobrok dalam sejarah. Entah ibarat nakhoda kapal yang tidak berhaluan. Ini saya sebut. Mangsa dia siapa? Mangsa dia rakyat. Saudara harus pegang obor itu. Bangkit dengan komitmen. Dan bekerja sebagai satu pasukan. Reformasi! 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 Lawan tetap! Lawan sampai menang. Membujur lalu melintang. Patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat, yang telah menyampaikan ucapan sebentar tadi. Alhamdulillah, dengan ucapan Presiden penggulungan dan penangguhan sebentar tadi, maka selesailah sudah agenda kongres kita pada kali ini. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perjuangan untuk semua. Kongres tahun depan insya-Allah berjumpa lagi. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, tangan dihulur, maaf dipinta. Selaku pengurusi tetap, saya dengan ini menangguhkan Kongres Nasional Keadilan yang ke-16 bagi tahun 2021-2022 tepat pada jam 1.50 petang. Semoga ada rezeki kita berjumpa lagi di Dewan Kongres yang akan datang. Terima kasih kepada semua pimpinan baru
pimpinan lama, insya-Allah kita adalah warga keadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, kita ada sidang media selepas ini, diminta Presiden, Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden untuk